Assalamualaikum guys, selamat malam. Malam ini malam istimewa buat kita karena kita ada ujian penerapan Klub Pidato Perdana. Baru lepas PKP, kalau nak angkat 2 orang untuk saya 1 minggu tak buat kerja tu agak susah sikit. Okey, 2 orang tu nak settlekan urusan masing-masing kan. Jadi saya datang sendiri dan agak seronok ke datang sendiri ya. Tak perlu jaga orang lain ya. Makan sendiri. Ya, jadi kita ada 2 plate kat sini, plate 1 dan 2. Sebelum kita mulakan, saya nak lepas sekejap lah saya rasa anda semua dah bersedia. Kita bagi idea sikit. Sekali lagi, apakah syarat mendapat plate 1 dan plate 2? Okey, ada. Jadi kita lah ada calongan yang ada. Okey. Jadi seperti biasa, peminatan plate 1 anda perlu ada 8 kemajuran tahap 1. Okey, 8 kemajuran tahap 1 itu ada dalam panduan dan anda semua nak belajar. Untuk tahap 2, plate 2 anda perlu ada 8 kemajuran tahap 1 dan sekurang-kurangnya 6 kemajuran teknik tahap 2. Okay. Nah, tahap 1 dan tahap 2 ni ada kaitan sebenarnya. Untuk tahap 1, yang pertama ialah warm script, ucap number script. Okey, pertama itu yang paling mudah. Untuk tahap 2, warm script itu kita upgrade pada susun hujan. Jadi untuk tahap 2 perlu ada pembukaan yang jelas, isi kandungan yang jelas dan penutup yang jelas. Itu untuk tahap 2. Tahap 1, kemudian kedua tahap 1 gerakkan tangan, angkat dan gerakkan sahaja. Itu untuk tahap 1. Tahap 2 anda perlu berbagaikan. Berarti tak boleh semacam 8 minit khusus macam tu je. Perlu berbagaikan. Berarti tunjuk dengan khusus beberapa perkataan penting, perkara penting yang anda ingin tunjukkan. Tahap 2. Tahap 1, berdiri teguh. Tahap 1 anda perlu menunjukkan anda boleh berdiri setempat tanpa menggerakkan kaki, tanpa ada apa sebab lah. Tak boleh tiba-tiba macam ni, macam tu, di depan, belakang dan sebagainya. Perlu berdiri di satu tempat.
tempat menunjukkan anda boleh berdiri di satu tempat. Tapi tahap 2, anda perlu bergerak dengan tujuan. Kena ada tujuan. Contoh, anda nak bertanya soalan, juga dekat dengan peserta kan. Lepas tu kembali, sejasa kembali ke pusat. Ataupun anda, contoh hujah saya yang pertama. Budak cakap. Dan berhenti, ambil beberapa langkah ke posisi yang lain. Hujah saya yang kedua. Maka penuntut akan tahu bahawa anda sudah beralih daripada hujah pertama ke hujah kedua. Anda bergerak dengan tujuan bukan sebab tidak boleh ditawar. Yang keempat adalah Siap boleh? Sekarang keempat, tahap 1 hanya perlu kuatkan suara. Pastikan suara kuat itu saja. Kuatlah. Okey. Tahap 2 perlu pelbagai zat. Ada kuat dan perlahan. Ada masa lebih kuat lagi. Ada tempat-tempat yang suara anda boleh dinaikkan lagi. Perkataan tertentu, ayat-ayat tertentu untuk anda tekankan. Ada tempat anda boleh rendahkan suara. Yang kelima, tahap 1 hanya buang kedua kata. Berarti anda perlahankan ucapan itu, anda buang kedua kata, tak ada apa nama apa itu, okey dan sebagainya. Tahap 2, anda perlu ada laju dan lambat. Ada tempat-tempat anda berucap lebih laju. Contohnya menceritakan sesuatu yang menggembirakan, mengucilkan, atau mencemaskan dan sebagainya. Ada tempat-tempat anda berucap lebih lambat. Untuk menyampaikan isi penting, berita sedih dan sebagainya. Okay. Nombor 6. Tidak 6. Okay. Nombor 7. Okay. 7. Tahap 1 hanya elak ketawa kecil. Itu sahaja. Elak ketawa kecil. Okay. Tak ada giggling lah. Okay. Elak ketawa kecil. Tahap 2 anda perlu sujud dengan muka. Sujud dengan muka berarti bukan sepanjang ucapan senyum benda-benda je lah. Kebanyakan pembicara senyum tadi kan. Duduk ada sedih lah, marah lah, terkejut lah, gembira dan sebagainya. Nombor 8, tahap 1 kami perlu berunjuk bahasa. Berarti gunakan tata bahasa dan sebutan yang tepat. Tahap 1. Tahap 2, kembangkan kosakata. Gunakan bahasa-bahasa yang lebih indah sikit lah, tapi bukan sebanyak ucapan yang berbunga, bukan macam tu. Adalah tambah sikit mungkin, ada kat bahasa ke, ada pantun ke, ada kat pembukaan dan sebagainya, pantun, berbahasa, ayat yang indah dan sebagainya. Okey, tambah sikit, itu untuk tahap 2. Jadi, untuk grade 1 anda perlu ada 8 kemajuan tahap 1, dan grade 2 8 kemajuan tahap 1, tambah lagi 6 kemajuan tahap 2. Jadi untuk masa seperti biasa 5 hingga 8 minit. Pada minit ke-5 roti akan digunakan lagi. Berarti jangan berhenti berucap lagi tidak mendengar yang pertama. Lepas tu pada minit ke-7 roti dibunyikan 2 kali. Berarti anda ada 1 minit yang terakhir. Jika masih ada banyak lagi yang tak habis, anda terpaksa ringkaskan dengan cepat dan membuat untuk pada minit ke-8 roti 3 kali. Dan sepatutnya apa yang anda ucapkan selepas minit ke-8 itu tidak ambil kira, tapi mungkin 1-2 ayat tak apalah kan, tak terlalu panjang sangat, memang tak boleh lah kan. Itu untuk masa. Dan satu lagi, ucapan anda perlu ada saranan. Saranan jadi ucapan bukan ucapkan saja-saja lah kan. Ada tujuan dan apa yang anda hendak mendengar, lakukan setelah mendengar ucapan anda. Berarti untuk membuatkannya sangat-sangat jelas bahawa ucapan anda ada saranan, anda gunakan satu ayat yang seperti
saya sarankan kepada tuan-tuan perempuan, saya menyeru pada para hadirin sekalian untuk gunakan satu ayat yang tertentu supaya jelas kepada panel juri bahawa anda ada saranan. Tapi kalau anda tak ada ayat tertentu, tak bererti otomatik tak ada lah kan. Cuma kita nak bagi dia dah jelas. Okay. Jadi perkara pertama, masa 8 minit. Kedua, kemajuan untuk satu 8 kemudian tahap 1 dan kedua 8-6 dan kena ada nombor 3 dan ada saranan. Jadi nanti bila ada ucap tu ada ketika hari ni kan? Oh, ini saya okey. Saya akan rakam, tapi abaikan kamera tu fokus pada waktu tu lah. Saya akan rakam. So, sebenarnya hari ni tak berapa stres lah. Banyak tak ada 3 panel kat belakang, lagi stres. Betul. Lagi stres kan? I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Boleh masuk kan? Apa jadi tu? Rekod Boleh lagi yang mencabar. Sabaran. Oh, biar ya. Jangan kunci, jangan kunci. Gelaknya gelak. Sabar. Itu kena main dua je kunci. Dah. Okey, boleh mulakan. Saya dapat. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Rasa bahagia bertemu kembali. Malam ini kita bersua kembali. Alhamdulillah, di mana pada malam ini saya nak berkongsikan satu perkara yang membuatkan anda semua rasa macam wow. Apakah ia? Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri. Bagaimana? Tapi sebelum itu, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pernahkah anda semua mengalami satu saat di mana bangun pagi rasa lemah? Ya Allah, malasnya.
biasa. Pernah tak anda alami? Pernah. Saya pun pernah mengalami. Dan pernahkah anda mengalami bahawa rasa tak bersemangat itu disebabkan oleh emosi dan juga mood? Adakah anda setuju? Setuju. Setuju. Tapi hakikatnya tidak. Mood dan emosi tidak mempengaruhi sama sekali semangat dan motivasi seorang. Dan oleh kerana itulah pada malam ini saya nak kongsikan bagaimana kita nak tingkatkan motivasi diri dan pada masa yang sama tingkatkan keyakinan diri. Tuan-tuan dan puan-puan, motivasi diri yang meninggi belum tentu boleh menyelesaikan ataupun membantu anda mencapai kejayaan tanpa keyakinan diri. Namun sebelum itu, fahami dahulu apakah yang dimaksudkan dengan motivasi. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, apakah motivasi? Ataupun dengan erti kata perkataan lain dalam bahasa Melayu ialah dorongan. Motivasi ini dalam bahasa Inggerisnya motivation. Di mana apabila kita bahagikan maksud motivasi itu, dia tertakluk kepada dua perkataan, iaitu motif dan juga aksi. Dalam bahasa Inggeris, motif dan action. Di mana motivasi ini bagaimana kita nak tingkatkan? Yang pertama ialah motif, iaitu motif yang jelas, sasaran. Kemudian tindakan yang jelas bagi membantu mencapai sasaran. Maka saya nak bertanya kepada Tuan Hazim kita. Walaupun terpesona melihat gadis di depan ini, tapi lihatlah kepada saya. Tapi saya nak bertanya kepada Tuan Hazim. Tuan Hazim sudah mempunyai satu sasaran yang jelas apabila menjadi ahli KPP atau belum? Sudah. Itu adalah sasaran. Bagaimana tindakan Tuan Hazim lakukan bagi membantu Tuan Hazim mencapai sasaran? Sudah ada? Sudah ada, tapi dalam proses. Bila benda itu berlaku, pernah tak Tuan Hazim mengalami satu perasaan bila tahu ada sesi kelas, rasa macam malas, kerja banyak ni. Selalu. Tapi ada satu masa rasa macam bila lagi nak ada kelas ni, rasa nak turun, tapi macam tertangguh. So itu yang kita katakan, walaupun kita mempunyai motivasi yang jelas, sasaran yang jelas, tapi jika kita tidak tahu apa yang kita sasarkan dan bagaimana tindakan yang kita buat untuk mencapai sasaran, ia tidak akan membantu. Dan sebab itulah motivasi akan turun dan naik. Namun persoalan saya, Cik Puan Angel, motivasi mesti sentiasa menaik ataupun ada turun dan naik dalam kehidupan kita? Turun dan naik. Setuju, dan saya sangat setuju. Kerana motivasi bukan mesti menaik, ia ada turun dan naik. Penting untuk kita tahu bagaimana nak tingkatkan, bagaimana untuk mengekalkan apabila ia turun, bagaimana untuk bangkit kembali. Oleh itu bagaimana? Bila kita dah ada sasaran yang jelas, sudah ada tindakan bagaimana nak mencapai sasaran, tapi bagaimana kita nak memantapkan lagi, iaitu dengan keyakinan diri. Orang selalu kata, saya tak rasa confident dalam bahasa Inggeris, ataupun dalam bahasa Inggeris, saya tak yakin. Maka soalan seterusnya saya nak bertanya kepada Puan Caroline kita. Sejak menjadi ahli KPP, pada permulaannya adakah Puan Caroline begitu yakin untuk berada di hadapan dan berucap? Belum. Sekarang ini ada keyakinan? Di sini kita nampak bagaimana dia boleh menilai. Dulu dia tidak ada keyakinan, tetapi sekarang dia ada keyakinan. Kenapa? Ini disebabkan oleh 4 perkara. Apakah ia? IKEA. Bila saya sebut IKEA, jangan ingat meatball, makan saja Tuan Kari, jangan. Tapi kita ingat I, ilmu. K, kemahiran. E, experience ataupun dalam bahasa Melayu pengalaman. Dan A, attitude ataupun dalam bahasa Melayu ni ialah tingkah laku kita. Maka bila kita kata kita tidak cukup keyakinan diri, maka kita ingat kembali, aku ada ilmu ke tidak dengan benda yang aku nak capai? Kemahiran aku cukup ke tidak? Aku dah mahirkan diri ke tidak dengan ilmu yang aku sudah ada? Seterusnya, experience. Aku sudah ada pengalaman ke tidak dengan ilmu yang aku pelajari, dengan kemahiran yang aku sudah ada, dan aku aplikasikan ilmu dan kemahiran itu dalam kehidupan.
Dan yang last sekali ialah attitude, iaitu tingkah laku. Di mana untuk ada keyakinan diri yang tinggi, kena genggam bara api biar sampai jadi arang. Attitude itu yang kita nak bawakan, barulah keyakinan diri kita akan naik. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun anda sudah jelas apakah sasaran yang mahu dicapai, dan walaupun anda sudah tahu apakah tindakan yang nak dilakukan bagi membantu mencapai sasaran tersebut, motivasi anda sudah ada di situ, semangat sudah ada di situ. Namun, tanpa keyakinan diri yang mantap dan tinggi, ia tidak akan membantu untuk anda mengekalkan momentum motivasi. Bagaimana untuk mengekalkan momentum keyakinan diri anda? Saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, untuk mengekalkan momentum motivasi dengan meningkatkan keyakinan diri, iaitu kena ada ikhtiar, ilmu, kemahiran, experience atau pengalaman, dan juga attitude. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Maka dengan itu, rakan-rakan sekalian, untuk mendapat motivasi diri yang tinggi dan memantapkan lagi keyakinan diri yang tinggi, ia tidak terletak kepada orang lain, tapi ia terletak kepada diri sendiri. Maka motivasi memang akan ada turun dan naik, tapi keyakinan diri yang mantap mesti disertai dengan kepercayaan diri yang teguh. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih. Senang dia main bajunya. Dengan tajuk dia 5 dia ada cakap ke tajuk ni 5 kaedah mengatasi putus asa. Wah, ini satu topik yang bagus kan. 5 kaedah mengatasi putus asa. Ke depan dulu. Nervous sampai pakai baju besar. Tapi sesuai ke kita lah. Tinggi-tinggi kelapa Bali, kental berdiri, akar di bumi, walau bermusim diterik mentari, tidak sekali lupakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Kelab Pidato Perdana pada malam ini. Istimewanya malam ini pada kita semua di Miri adalah kerana dengan adanya Presiden Kelab Pidato Perdana bersama dengan kita untuk menjalani ujian penarafan di Kelab Pidato Perdana Cawangan Miri. Tuan-tuan dan puan-puan, lagu tadi ada sedikit kena mengena dengan tajuk yang akan saya ceritakan pada malam ini. Kalau anda lihat pada 2 minggu yang lepas, saya bercakap tentang putus asa. Putus asa, siapa di sini pernah putus asa? Siapa di sini hari ini putus asa tadi? InsyaAllah belum. Belum lagi. Agak-agaknya pada hari ini berapa ramai orang di dunia ini yang putus asa? Ianya satu soalan yang sangat subjektif, yang tidak boleh dijawab oleh akal fikiran kita. Sebab putus asa sangat-sangatlah berbahaya sekiranya kita melayani perasaan tersebut. Baik, saya bawa anda ke satu situasi yang kita tahu seperti mana yang diucapkan tadi
oleh kita punya Puan Lisa. Apabila kita ada satu matlamat, setiap apa yang kita buat pada hari berikutnya, hari ini, lusa, besok dan selama-lamanya, kita mesti ada matlamat. Itu adalah Anda dengan matlamat Anda. Untuk mencapai matlamat tersebut, kita kena berusaha untuk mencapai di sana. Saya pula sekarang nak bercakap tentang putus asa, maka saya tak jangkau yang berjaya. Mari saya bawa Anda untuk melihat kepada yang gagal pula. Apabila sudah berusaha, tiba-tiba gagal di tengah jalan, maka disinilah akan timbul perasaan yang seterusnya, yaitu putus asa. Siapa pernah naik basikal? Selalunya kita naik basikal pasti jatuh, betul tak? Antara sebab istri saya tak nak anak saya guna motosikal, kami cakap motosikal, sebab dia takut anak itu jatuh. Walhal jatuh tu memang ada dalam kronologi yang ada untuk kita bermotosikal, berbasikal dan sebagainya. Nah, apabila kita jatuh, apa kita buat? Kita bangun. Inilah yang nak saya bawakan pada malam ini. 5B. Terima kasih Puan Lisa. 5B ini kalau kita dapat buat, kita dapat mengatasi masalah putus asa. Pertama sekali adalah B ini adalah berhenti seketika. Sudah Anda pernah berusaha, lakukan, gagal pula, stop, berhenti. Lampu merah, stop. Kenapa Anda perlu stop? Kenapa Anda perlu berhenti? Warubiah? Betul. Supaya Anda tak gagal terus. Kadang-kadang kita buat sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali mungkin berjaya. Jadi kita perlu berhenti seketika. Seterusnya, B yang kedua, bersyukur seadanya. Sekiranya kita sudah sampai di sesuatu tahap tersebut, maka bersyukur. Ingat kepada apa yang kita telah lakukan. Aku sampai di sini sebab aku lakukan ini dan ini dan ini dan ini. Alhamdulillah. Sampai juga aku ke sini. Sekarang aku nak pergi ke sana. Gagal ke sana tak bermaksud kita tak berjaya di sini. Kita berjaya di sini. Boleh? Boleh. Ini maksudnya B yang kedua tadi adalah bersyukur seadanya. Boleh saya masuk ke B yang ketiga? Boleh. B yang ketiga adalah berfikiran positif. Sentiasa berfikiran positif. Kenapa ini terjadi? Yes. Ini sebab? Ya. Saya macam ni? Yes. Kita kena faham kenapa sesuatu keadaan itu berlaku dalam konteks pengalaman kita dalam mengatasi satu-satu masalah di dalam kehidupan. Jadi kita kena berfikiran positif. Saya biasanya berfikir bahawa saya ada masalah hari ini, tapi saya rasa ada lagi orang lain yang lebih banyak masalah dari saya. Hutang saya banyak sangat. Sentiasa kena marah istri. Tapi saya rasa orang lain ada lebih banyak hutang daripada saya. Masih juga hidup, masih juga berjaya. Maka kita akan masuk kepada B yang keempat, yaitu bulatan saya lupa pula ni, bulatan yang membawa kita kepada bimbingan, bulatan bimbingan. Bahawasanya Anda bukan keseorangan di dunia ini,
silalah bergaul dengan orang lain. Apa yang berlaku sekiranya Anda tidak bergaul dengan orang lain adalah putus asa tadi menyebabkan Anda putus betul-betul. Right? Yang kelima pula adalah belajar sentiasa. Anggaplah itu sebagai satu pengajaran dalam hidup Anda dan ia adalah satu topik baru untuk kehidupan. Jadi kita perlu teruskan. Maka saranan saya di sini adalah supaya kita terus dengan putaran kehidupan tadi, yaitu kita ada matlamat, kita berusaha, kita putus asa, kita gagal, kita putus asa, kembali kepada Anda, balik kepada usaha dan sebagainya. Balik sehingga Anda berjaya. Baiklah, dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi dengan adanya Miss Cik Cindy pada malam ini. Walaupun saya agak gemetar, saya akhiri saya punya ucapan dengan sedikit sambungan lagu saya tadi. Bila menari dongak ke langit, langkahmu sumbang, salahkan bumi. Silap sendiri, tak dipeduli. Terbiar sudah, membuta tuli, baru tengarap, menyesali diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, saya Terima kasih. Okey. Jadi kita teruskan kepada peserta ketiga. Saya rasa semua orang pun suka cuti. Jadi tajuk ni akan menarik minat kita lah. Okey, jenis cuti. Okey, kita boleh satu dulu. Okey. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Pada malam ini saya akan berkongsi kepada anda semua iaitu topik saya jenis cuti. Apa itu cuti? Ya, boleh saya tanya kepada Puan Nurulisa, apa itu cuti? hari bergembira tanpa kerja. Ya, betul. Cuti bermaksud rehat. Selain dari ada banyak maksud cuti, iaitu selain daripada itu cuti juga adalah merehatkan diri daripada fizikal dan mental. Bagi saya pejabat awam, cuti pula adalah tidak menghadirkan diri di pejabat dengan izin ketua jabatan atau pengurus dan dibayar gaji. Itu adalah cuti. Cuti juga banyak memberi kesan kepada kita. Contohnya, cuti iaitu holiday, menggembirakan. Ada banyak menggembirakan cuti. Yang menggembirakan kita adalah cuti itu memberi kita relax dan menenangkan pikiran kita. Ada 4 jenis cuti yang saya akan kongsikan kepada anda. Yang pertama, playcation. Playcation adalah bermaksud permainan dan percutian. Dari perkataan permainan dan play and vacation, permainan dan cuti. Contoh playcation. Boleh saya tanya dengan Cik Azim, apa maksud playcation secara gambaran? Di sambil menghiburkan diri. Ya, itu adalah playcation. Tetapi yang saya lebih terperinci lagi, playcation contohnya cuti untuk pergi ke satu tempat. Contohnya Universal Studio. Saya bercuti 2 hari untuk pergi bermain di Universal Studio. Itu digelar cuti playcation. Yang kedua, cuti staycation. Staycation bermaksud bercuti di rumah ataupun berdekatan dengan tempat tinggal anda.
Contohnya cuti di Pantai Bungai. Pantai Bungai kita tentu tahu pelbagai aktiviti yang kita boleh lakukan. Pantai, kita boleh melakukan aktiviti memasak, memanggang makanan. Bagi kanak-kanak pula mandi manda. Dan selain itu dia berdekatan dengan tempat penginapan dan tidak melibatkan kos yang tinggi. Yang ketiga, percutian. Percutian biasanya dia memerlukan perancangan, iaitu melibatkan tempahan hotel, penginapan, tempahan untuk pengangkutan, kereta sewa, tempat-tempat menarik yang akan kita lawati, dan mungkin juga restoran. Contohnya anniversary, perkahwinan, ulang tahun perkahwinan. Biasanya kita akan tempah awal untuk candlelight dinner, contoh dia macam itulah. Yang keempat, cuti pendek. Cuti pendek adalah cuti biasanya yang biasa dilakukan oleh pejabat awam ataupun yang bekerja bertugas lumus selama 2 minggu tanpa henti. Contohnya lah, baru-baru ini saya adakan majlis anugerah perkhidmatan cemerlang di Penjara Pusat Mili, iaitu tuan rumah untuk Sarawak. Jadi selama 2 minggu kami bertugas lumus untuk membuat tempahan penginapan untuk peserta-peserta dari Sibu, Kuching, Limbang, Lawas, dan selain itu juga kami terpaksa menyediakan aktiviti seperti pengangkutan, tempat makan, aktiviti sebelum dan selepas acara tersebut. Cuti ini juga saya sudah terangkan kepada anda 4 jenis cuti itu. Cuti ini memberi banyak kesan. Kesan dia kepada kita sendiri. Kadang-kadang kita perlukan cuti kerana kita telah mengalami pekerjaan rutin yang sehari-hari yang kita lakukan, iaitu bangun, pergi kerja, balik kerja, bangun, pergi kerja, balik kerja. Maksud dia cuti ini akan mengganggu rutin harian anda, tetapi dia juga mengganggu tekanan yang anda alami, iaitu pergi dan balik bekerja. Ini adalah sekali lagi dia akan memulihkan emosi dan semangat anda sendiri. Saranan saya kepada anda semua, cuti ini adalah penting bagi semua orang. Semua orang ada mengalami tekanan ataupun stres walaupun di rumah. Ya, kita lakukan harian, rutin harian, bangun pagi, memasak untuk keluarga, dan balik kerja, lakukan kerja harian di rumah. Jadi kita perlukan cuti. Ini adalah untuk menenangkan kita juga dan memberi kita semangat lagi. Kesimpulannya itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Peserta ketiga lah, Puan Manin. Tapi boleh je, you have that talent. Kan semua tadi. Okey, jadi Itu dia tahu. Ni ya. Terima kasih ya. cepat. Orang video Oh, dulu. silakan. Loceng. Dia loceng, loceng mana tu? Loceng pun dekat depan. Ni. Ini tu kek satu, relax lah. Okey, kek satu mudah punya. Okey, boleh mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Sandy selaku
juri panel kita pada malam ini merangkap Presiden Kelab Pidato Perdana Malaysia, Faisal Latih, dan rakan-rakan seangkatan yang saya hormati sekalian. Pada malam ini saya akan bicara tentang belia dan masa depan. Apa itu belia? Menurut Akta Belia 2019, belia adalah golongan pemuda yang berumur sekitar dari tahun 18 tahun hingga ke 30 tahun. Menurut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, pada tahun 2018, jumlah belia dicatatkan seramai 15,1 juta, bersamaan dengan 46,64% daripada keseluruhan penduduk di Malaysia, hampir separuh. Menariknya, menurut kajian masa depan, pada tahun 2030 akan datang, golongan belia akan menjadi kumpulan majoriti sebagai pemegang taruh dalam menentukan dan mencorak masa depan kepimpinan Malaysia. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Saidina Ali, jika kamu ingin melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah pemuda dan pemudinya pada hari ini. Jika baik pemuda-pemudinya, maka baiklah negara pada masa akan datang. Itulah jika disebaliknya. Mantan Presiden Indonesia Soekarno, beliau sebut, berikan aku 1000 orang tua dan saya akan cabut semeru dari akar. Berikan aku 10 anak muda dan saya akan kugoncangkan dunia. Begitulah pengharapan besar daripada seorang tokoh yang disegani oleh dunia terhadap golongan belia dan anak muda. Untuk melahirkan belia dan anak muda yang baik dan kualiti, saya sarankan kita fokus kepada 2 perkara. Pertama, pribadi, dan yang kedua, cita-cita. Menurut Sayyidina Umar, beliau berkata, mahkota seseorang terletak pada akalnya, darjat seseorang pada pegangan agamanya, sedangkan kehormatan seseorang pada budi pekertinya, yaitu pribadi. Menurut Alvin Toffler, seorang pengkaji masa depan, beliau berkata, pada abad ke-21, golongan yang tidak terdidik bukan lagi mereka yang tidak pandai membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak mampu untuk belajar, mengajar, dan diajar. Oleh itu, sebagai projek pembangunan modal insan abad ke-21, kita perlu mempersiapkan diri kita dan golongan muda dari aspek karakter dan juga akhlak. Karakter terbagi kepada 2, karakter moral dan juga karakter kinerja. Karakter moral contohnya beriman, bertakwa, jujur, amanah dan bertanggung jawab. Karakter kinerja contohnya seperti rajin berusaha, tidak bertanggung, tidak berputus asa. Kita tidak mahu melahirkan golongan yang jujur tetapi malas. Kita juga tidak mahu melahirkan orang yang amanah tetapi cepat berputus asa. Kita juga tidak mahu melahirkan orang yang cerdik pandai tetapi menindas dan menekan orang yang lemah. Alangkah baiknya kalau kita dapat membentuk kedua-dua karakter tersebut dalam diri kita dan juga anak muda. Dan yang kedua adalah cita-cita. Cita-cita merupakan impian dan matlamat hidup yang harus ada pada setiap insan. Kehidupan tanpa matlamat dan impian ibaratnya seperti pemanduan tanpa arah tuju dan destinasi yang jelas. Akhirnya apa yang berlaku? Masa terbuang, minyak kendaraan dibazirkan. Tahukah Anda, syarikat hotel terbesar yang langsung tidak mempunyai sebuah hotel, Airbnb. Tahukah Anda, syarikat teksi terbesar di dunia yang langsung tidak memiliki sebuah teksi, Uber. Tahukah Anda, syarikat gedung terbesar di dunia yang langsung tidak memiliki satu produk, Alibaba. Tahukah Anda, kesemua mereka tersebut, mereka bermula dengan impian dan matlamat hidup. Oleh itu, kita harus mempunyai matlamat dan impian dalam hidup ini. Biarlah sekecil impian, hinggalah impian yang setinggi gunung. Seperti yang disebut oleh Mark Twain,
Sastrawan Agung Amerika Syarikat. Beliau sebut, peganglah cita-citamu dengan baik, karena jika ia padam, samalah sepertinya mati. Kan hanya orang mati saja yang tidak lagi mempunyai cita-cita. Maka pribadi yang baik akan melahirkan insan yang memiliki jiwa yang besar, kuat dan gigih. Pemuda inilah yang nantinya akan memimpin masa depan negara kita untuk menjadi bangsa Malaysia yang lebih unggul. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi di dalam Kongres Parti Kesatuan Melayu Melaya, beliau sebut, di atas runtuhan kota Melaka kita bangunkan jiwa merdeka. Bersatu padulah seluruh bakal membela hak keadilan pusaka. Janganlah kita biarkan negara kita dan diri kita, nasib kita ditentukan oleh orang lain. Jangan biarkan orang lain memusnahkan impian dan matlamat cita-cita hidup kita. Oleh itu, saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Tanah berpayah, pantai berteluk, sungai berkuala, laut berkarang. Di mulut buaya lagi berseluk, ini kan pula di tanah orang. Sekian, terima kasih. Hazim. Jawapan yang bagus. Seterusnya, Tuan Faizul dengan tajuk Tak Kenal Maka Tak Cinta. Oh, tak kenal maka tak cinta. Okey. Berburu rusa ke dalam hutan, rusa ditinggal, dimakan macan. Salam-salam kepada teman-teman. Assalamualaikum, saya ucapkan. Nama saya adalah Faizul bin Zuraidi. Saya merupakan seorang jurutera sibel di Shell Utong, dan hari ini saya telah menyertai kelab pidato perdana untuk memperkasakan bahasa Melayu saya. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan diri saya, sebab patah kata tak kenal maka tak cinta. Jadi dalam ucapan saya inginkan menyatakan 3 fakta tentang saya. Yang pertama, nama saya sepatutnya adalah Sabri. Sebab waktu saya lahir 25 tahun lalu, saya mempunyai kembar bernama Sabrina. Jadi tahulah Sabri dan Sabrina. Tetapi ibu bapa saya, dia inginkan anak yang boleh menjadi doktor. Sebab tempat yang saya lahir dekat sebuah hospital Kebiri, saya pun tak ingat ada doktor yang bernama Faizul. Jadi dari situlah ibu bapa saya ada matlamat, dia inginkan anak dia boleh jadi seorang doktor yang pada masa yang tepat. Tetapi dapat nampaklah sekarang saya sudah berputus asa untuk jadi doktor. Meskipun saya dah jadi jurutera. Jadi sedikit pasal keluarga saya pun kenakannya jurutera. Sebab ayah saya jurutera chemical, kakak saya juga jurutera chemical, kembar saya jurutera electrical, dan saya jurutera civil. Dan untuk explain apakah itu jurutera civil, kamu tahu jurutera mechanical mereka memastikan benda itu bergerak. Untuk jurutera civil kita pastikan benda itu tidak gerak. Sebab kalau benda itu gerak macam bangunan ini, saya masuk dalam penjara lah. Jadi dari situlah saya belajar macam mana untuk jadi jurutera civil. Dan fakta kedua adalah saya dulu saya tidak suka membaca buku sehingga saya sampai tingkatan 5. Sebab sebagai seorang pendiam di sekolah dulu, di sekolah St. Joseph di Kuching, saya banyak menghabiskan masa saya bermain permainan video. Kalau kamu tahu ada permainan video yang bernama Dota itu. Dan dulu saya dari siang sampai malam saya duduk saja main, makan pun depan komputer sampai malam. Sehingga pada satu masa saya pun dilantik sebagai pemimpin untuk kelab pencaragam di sekolah. Sebab tak ada orang lain nak jadi pemimpin. Dan itulah masa saya terpaksa keluar daripada zon keselesaan saya.
Sebab saya pun tidak pandai berucap, saya tidak pandai nak cakap dengan orang, dan dari situ pun saya pun takut juga lah, sebab saya terpaksa jaga junior saya, tapi saya tak tahu apa nak buat. Jadi dari situ pun saya mula membaca lebih banyak buku tentang kepimpinan dan komunikasi, dan saya pun juga telah minta di klub bernama Toastmaster untuk memperkasakan komunikasi saya dalam bahasa Inggeris dulu, dan sekarang saya nak kasihkan bahasa Melayu. Dan dari situlah saya pun dapat mengembangkan ilmu saya dalam bidang lain, sebab saya mula membaca. Jadi sebagai contohnya yang memasuki poin ketiga, iaitu saya juga selain melibatkan diri dalam kejuruteraan, saya pun juga berbina dalam hal tentang perniagaan dan polisi. Sebagai contoh, sekarang saya pun tengah menyertai Axiata Bootcamp, di mana saya tengah membina aplikasi sistem pengurusan air hujan untuk MBPJ, Majlis Bandar Rakyat Petaling Jaya. Dan minggu depan kita terpaksa membuat presentation untuk mereka. Dan sekarang juga pun saya tengah cuba membina aplikasi untuk dalam Magic Detect Bootcamp. Saya pun juga tengah membina aplikasi untuk memberi akses segera untuk terapi, sebab dari masa COVID-19 ini kita pun nampak banyak juga masalah mental health di antara banyak orang, sebab mereka pun terpaksa tinggal di rumah saja. Jadi dari situ pun saya dapat mengembangkan ilmu saya daripada banyak membaca dan banyak melibatkan diri dalam aktiviti lain. Dari segi polisi juga, saya pun melibatkan diri dengan membantu kawan saya daripada ada satu penggerakan itu, iaitu Undi 18 yang telah menurunkan umur undi dari 21 ke 18. Dan sekarang mereka pun telah melancarkan program baru, iaitu Undi Sarawak, untuk menggalakkan orang muda Sarawak untuk undi untuk state election yang akan datang. Dan minggu depan kita akan mengadakan perbincangan dengan Dr. Ahmad Priyo untuk berbincang tentang apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sikap-sikap pengundi di Sarawak. Jadi kesimpulannya, saya rasa dalam dunia ini ada dua zon. Zon keselesaan dan zon belajar. Dan saranan saya adalah kita haruslah keluar daripada zon selesa itu untuk belajar. Jadi kalau kita nak belajar macam mana nak berucap, joinlah Toastmaster atau Kelab Pidato. Kalau kita nak mengembangkan ilmu dalam hal benda lain, banyaklah membaca buku dan masuk workshop. Dan tetapi kalau anda nak anak anda jadi doktor, janganlah namakan dia Faizul. Okay, terima kasih. Okey, buat ucapannya. Narik ya, narik. Okey. Masa tak cinta. Okey, sekarang dah kenal, masa kita cinta lah. Okey. Kita dah cinta. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Presiden Kelab Pidato Perdana Puan Selitani dan juga kepada semua ahli Kelab Pidato Perdana ini. Para hadirin sekalian, adakah anda percaya bahawa seorang pemalu akan muncul menjadi bintang? Menurut fakta, tiada yang mustahil. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pesanan dari Kelab Pidato Perdana, mereka ada rahsianya. Adakah anda ingin tahu apakah rahsianya? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, izinkan saya memperkenalkan apakah itu Kelab Pidato Perdana. Dalam singkatannya adalah KPP. Mak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Apakah itu KPP? Ia adalah sebuah pertubuhan yang diwujudkan untuk memperkasa pengucapan awam dalam bahasa Melayu. Matlamatnya adalah untuk mempertingkatkan kemahiran dalam menyampaikan ucapan dalam bahasa Melayu. Para hadirin sekalian, pernahkah anda terfikir
ingin menjadi seorang pemidato yang cemerlang atau seorang yang boleh berucap di depan orang awam dengan penuh yakin, berkarisma, dan menarik setiap kali berucap di depan orang ramai? Pernahkah Anda terfikir ingin belajar macam mana cara hendak membuang perasaan gemuruh dan perasaan takut apabila berucap di depan orang ramai? Sekiranya jawapannya adalah ya, maka platform KPP adalah merupakan tempat yang tepat untuk Anda sertai. Kerana disinilah kita akan diajar dan dibimbing bagaimana untuk menjadi seorang pemidato yang cemerlang dan hebat. Buktinya, ramai ahli KPP yang telah berjaya menjadi pemidato yang cemerlang dan hebat. Contohnya, di KPP Miri, ada beberapa rakan kita yang telah dinaikkan taraf menjadi jurulatih mengajar semasa kelas berlangsung di Miri. Dan mereka juga telah bergelar pemidato grade 1. Tahniah kita ucapkan kepada rakan kita, Puan Nurulisa, dia sudah kembali, dan Puan Karis. Mereka adalah merupakan jurulatih kita di KPP Miri. Mereka lah yang banyak mengajar dan membimbing kami dalam pengucapan awal. Manakala bagi diri saya pula, sebelum saya menyertai KPP, saya hanya berpandu kepada skrip saja apabila saya berucap di depan layak ramai. Tetapi pada malam hari ini, saya mampu untuk berucap di depan kalian tanpa skrip. Selain itu, saya juga mampu untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang ada pada saya dalam pengucapan awal. Perubahan dan peningkatan ini adalah setelah saya menyertai KPP. Sekiranya saya tidak menyertai KPP, apa akan berlaku? Di mana selama-lamanya lah saya akan berucap berpandu kepada skrip. Dan juga selama-lamanya lah saya tidak akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada saya dalam pengucapan awal. Dan itu saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada diri saya kerana telah mengambil keputusan yang tepat dan tepat dengan menyertai KPP. Di samping itu juga, cawangan KPP pun semakin bertambah dan semakin melebarkan sayapnya di beberapa buah negara seperti di Brunei, Singapura, Indonesia, seluruh semenanjung Malaysia, Sabah dan juga kita di Sarawak. Kini KPP mempunyai 25 cawangan. Ini menunjukkan bahawa permintaan terhadap pembelajaran pengucapan awam adalah sangat menggalakkan daripada orang yang ingin meningkatkan kemahiran dalam pengucapan awam. Para hadirin sekalian, mungkin Anda ingin tahu apakah keistimewaan dan apakah latihan yang akan disediakan sekiranya kita menyertai KPP. Setelah Anda menyertai kelas KPP ataupun menjadi ahli, Anda boleh menyertai kelas KPP 2 kali dalam 1 bulan selama 6 bulan. Seperti kita lihat. Dan Anda juga akan diberi 2 buah buku panduan pengucapan awam. Buku yang pertama adalah Anda Bisa Berbicara, di mana di dalam buku ini terdapat formula yang telah direkakan oleh Presiden kita Puan Senggitan, di mana di dalam formula ini terdapat rumus 8 kali 3 yang sangat power dan sangat hebat untuk kita. Dan buku yang kedua pula adalah Pemidato Versatile. Di dalam buku ini terdapat 28 siri ucapan. Sekiranya Anda dapat menguasai pelbagai jenis ucapan yang terdapat di dalam buku ini, pasti Anda akan bergelar pemidato yang versatile ataupun yang serba boleh. Para hadirin sekalian, kepada Anda yang ingin mengubah diri daripada seorang yang kurang yakin
daripada seorang yang kurang mahir bercakap, daripada seorang yang pemalu. Saya sarankan kepada Anda semua sertailah kami di KPP agar ia dapat membantu mengasahkan bakat Anda dan juga dapat menzahirkan impian Anda dalam pengucapan awam. Setakat ini saja perkongsian saya mengenai tiada yang mustahil kepada orang yang ingin mengubah diri. Di mana ada kemampuan, di situ ada jalan. Sekian, terima kasih dari saya, Puan Caroline Luna. Ada timur dan selatan, ada barat dan juga utara. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman hadirin semua. Sebelum saya berucap dengan berlanjutan, ingin saya bertanya kepada Anda semua. Bilakah kali terakhir Anda merasa sangat gembira dan ceria? Adakah pagi tadi, minggu lepas, bulan lepas, ataupun tahun lepas? Kalau Anda adalah seorang yang sentiasa ceria, gembira, dan senyum lebar sepanjang hari, Anda sangat bertuah. Karena Anda merupakan orang yang bahagia, tenang, dan mempunyai kegembiraan sepanjang masa. Kalau Anda tak pernah ceria, ingin saya kongsikan tip ceria. Saya bahagikan kepada 3 tanda ingatan, yaitu 3K, 2A, dan 1M. K yang pertama, tips yang pertama, ketawa. Jangan lupa ketawa. Kita selalu mendengarkan ungkapan dalam bahasa Inggris, laughter is the best medicine. Ya, ketawa yang obat yang mujarab. Kalau kita sakit, kita tak akan mampu ketawa. Tetapi sebelum kita tak mampu ketawa, lebih baik kita sentiasa cari jalan macam mana hendak ketawa. Kalau kita hendak ketawa seorang diri, tetapi bersebab tidak apa, mungkin kita ketawa karena kita sedang menonton kisah yang lucu ataupun mendengar kisah cerita yang lucu. Ketawa bersama teman-teman, ada yang lagi bagus ataupun dengan pasangan Anda. Yaitu kalau dengan pasangan maksudnya kita bergurau senda, melihat mimik muka yang kelakar, dan ini menimbulkan keceriaan pada kita sehari-hari. Tips yang kedua, K yang kedua, kanak-kanak. Jadilah kanak-kanak semula. Bukannya bermaksud kita kena berlari-lari, melompat ke sana ke sini, tetapi kita menjiwai keceriaan dan kegembiraan seorang anak-anak. Contohnya, kita menikmati makanan yang kita suka masa kita masih kanak-kanak, yaitu seperti makan es krim, manis-manisan. Kalau ini yang buat kita gembira, ataupun mengikuti aktiviti anak-anak. Contohnya, kalau kita ada anak-anak kecil, kita boleh menyertai permainan mereka, menyertai rentak mereka. Tengok betapa riangnya anak-anak bermain ya. Contohnya permainan kanak-kanak. Boleh Anda semua bagi saya contoh satu permainan masa Anda masih kanak-kanak yang menceriakan Anda, yang menggembirakan Anda. Siapa yang nak bagi contoh? Ya, Puan Amin. Berbasikal dan jatuh. Oh, berbasikal dan jatuh. Itu adalah kegembiraan Anda. Macam mana dengan yang lelaki? Cepat itu. Main game. Itu kegembiraan kita. Oke. Kalau itulah yang keceriaan kita zaman kanak-kanak, tidak salah kalau kita kurang lagi sekarang masa kita dewasa ini. Tip yang seterusnya, kawan-kawan. Jumpalah kawan-kawan, terutamanya kawan-kawan lama. Macam saya sendiri contohnya ya. Sekali-sekala saya ambil telepon kawan sekampung saya yang jauh di Kuching, bertahun-tahun tak dengar kabar. Apabila kami bercakap di telepon sampai berjam-jam, kami akan ketawa berdekat-dekat sampai saya akan kata, oke, sudah, rahang saya sudah mau keren sudah. Sedangkan sebelum ini saya tak pernah bergerak ketawa sedemikian rupa. Dan kawan-kawan lama memang banyak memberi pengalaman lucu, kenangan manis kepada kita. Tips 1A yang seterusnya, riadah. Siapa yang tak tahu apa maksud riadah? Kita semua pastikan apa itu riadah. Beriadah
Contoh riadah yang sesuai ialah bersenam. Bersenam adalah baik untuk kesihatan. Bukanlah bersenam yang berat-berat sehingga membebankan kita. Cukuplah sekadar berjalan-jalan di kawasan keluar rumah ataupun di padang permainan. Kesihatan bukan saja baik untuk kesihatan fisikal, tetapi membawa impak positif kepada kesihatan mental. Tips A yang seterusnya, rapikan diri sendiri seperti manjakan diri sendiri. Sekarang tidak kira lelaki dan perempuan, semua sudah boleh pergi ke tempat urut, ke spa untuk merehatkan minda tubuh badan, urut muka ataupun seluruh badan. Pergi ke apa lagi contohnya, ataupun kita pergi ke kafe baru untuk mencoba menu baru, ataupun merancang percutian ke luar negeri ataupun ke luar negara mengikut kemampuan kita. Paling tidak pun menyusuri pantai, menikmati udara segar, mendengar deruan obat, tapi jangan pergi masa musim tsunami. Tip A yang seterusnya, rapikan diri sendiri seperti manjakan diri sendiri. Belilah barang-barang ataupun aktiviti yang Anda idam-idamkan selama ini. Contohnya, andai kata hari ini Anda gembira, Anda boleh beli sebuah kek. Katakan pada diri sendiri, hari ini aku nak menyambut kegembiraanku. Bukannya hari ini adalah hari jadiku, tetapi hanya untuk menyambut kegembiraan dan Anda boleh menjemput kawan-kawan ke rumah. Tips seterusnya 1M. Memberi. Lebihkan memberi daripada menerima. Kita sudah biasa mendengar ya. Tangan yang memberi lebih mulia ataupun lebih baik daripada tangan yang menerima. Kita bersedekah, menerima, membawa ketenangan kepada perasaan dalam hati kita. Jadi, selalu niat dalam hati, aku membantu orang, aku menerima, aku bersedekah, bukan untuk meminta balasan, tetapi karena aku ikhlas. Apabila kita memberi kebaikan, kesenangan kepada orang, kita akan tenang. Sebab ketenangan hati memang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Esa, supaya kita tidak takut untuk bersedekah dan menerima. Ya, tuan-tuan dan puan, ini adalah tips yang saya kongsikan bersama-sama pada malam ini. Mungkin Anda semua ada tips-tips tersendiri, tetapi dengan 3K, 1M dan 2A tips ini kita boleh manfaatkan bersama-sama. Kita boleh buat apa saja cara untuk mendapat keceriaan. Kita memberi keceriaan, kita akan mendapat keceriaan. Kita beri kebahagiaan, kita akan dapat kebahagiaan. Sesungguhnya keceriaan, kebahagiaan adalah tunjang kepada kebahagiaan keluarga, dan keluarga yang bahagia adalah tunjang utama kepada kesejahteraan negara. Sekian, terima kasih. Yes. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Okay, kita boleh sambut. Yes. Salam sejahtera dan salam perpaduan saya ucapkan kepada rakan-rakan KPP Piri. Selamat datang kepada Cik Sandy yang datang jauh dari Kuala Lumpur untuk menghadiri penarapan kami pada tahun ini. Jadi di sini saya ingin berkongsi bersama mengenai tajuk pidato saya, yaitu di mana ada kemampuan, di situ ada jalan. Sebelum saya memorak langkah yang lebih jauh, saya ingin berkongsi tentang sebuah cerita mengenai seorang gadis yang bernama Mona. Saya bagi gambaran awal untuk tuan-tuan dan puan-puan. Mona merupakan seorang gadis yang miskin, di mana keluarganya hidup serba kekurangan. Mona diam di rumah setinggal. Setiap hari dia akan pergi ke sekolah tanpa merasa apakah itu sarapan. Seperti kita tahu sarapan mungkin ibu bapa kita akan sediakan sekurang-kurangnya secawan
minuman bercoklat ataupun 2 keping roti. Tetapi Mona tidak pernah merasa apakah itu sarapan. Pada zaman sekarang dia cukup bernasib baik kerana Mona sampai ke sekolah ada menyediakan RMB, yaitu rancangan makanan tambahan untuk murid-murid yang miskin. Di sanalah dia berpeluang merasa apakah itu Milo dalam arti kata lain minuman bercoklat. Di sini saya ingin membawa kita kepada cerita Mona ini dengan lebih lanjut. Bagaimana dia boleh menjadi seorang gadis yang berjaya? Dia berpegang kepada prinsip di mana ada kemampuan, di situ ada jalan. Dia merupakan satu sumber inspirasi kepada semua murid-murid di dalam kelas kerana dia tiada baju sekolah yang lengkap, dia tiada peralatan persekolahan yang lengkap. Dia cuma membawa satu beg, satu buku, dan dia tiada buku rujukan. Bagaimana dia boleh berjaya? Itu persoalan. Dia mendapat keputusan 6A semasa menduduki SPM, yaitu Sijil Pelajaran Malaysia. Apabila ditemuduga oleh Borneo Post atau wartawan, bagaimana Anda boleh berjaya? Dia tidak dapat menjawab kerana dia tidak menyangka usaha yang dia buat selama ini seperti tidak tercapai kerana dia serba kekurangan. Maafkan saya. Selepas saya simpulkan cerita ini untuk inspirasi diri saya, kerana cerita ini memberi impak yang besar kepada diri saya. Saya berasa setiap kita perlu mencontohi beliau kerana beliau mempunyai kecekalan hati, kesungguhan untuk meneruskan hidup walaupun dia hidup dalam serba kekurangan. Saya pun sangat mengagumi beliau kerana beliau memberi inspirasi kepada diri saya. Jadi saya ingin mengakhiri, tambah lagi 40 saat. Saya ingin mengakhiri cerita ini dengan lebih halus lagi, yaitu sebagai manusia kita tidak ada peluang untuk memilih di manakah kita perlu dilahirkan. Adakah kita tidak dapat memilih, kita dilahirkan di keluarga yang kaya ataupun di keluarga yang miskin. Dimanapun kita dilahirkan, kita mesti cekal dan kita mesti ada motivasi seperti Mona ini, yaitu di mana ada kemampuan, di situ pasti ada jalan. Jadi saya harap para hadirin yang ada di sini, kita sama-samalah positifkan diri, kita sama-samalah sentiasa mencari cara dan mencari jalan yang terbaik untuk meneruskan hidup, dan kita jangan sentiasa merasakan kita adalah orang yang teruk, kita adalah manusia yang paling teruk di dunia ini, sebab masih ada lagi orang yang lebih teruk dari kehidupan kita. Itu sahaja promosian saya pada malam ini. Terima kasih. Bagi peluang ni. Jadi malam ini kita mendengar 8 ucapan dan pencapaian yang baguslah. Yes. Kalau kita tengok biasanya kelas biasa taklah. Sebab ini kan biasa bikin
4 orang betul kan? 4, 3. Di hari ni, jelas kadang-kadang kita sibukkan kan, masa kan, kerja, masa tak sesuai kan. Kebetulan hari ni semua ada untuk karya bagus je. Okay. Jadi, untuk adakah kita nak buat sesi penilaian ataupun tak dulu? Ataupun konsentrasi secara ringkas. Okey, Rumuskan semua. Ambil peluang konsentrasi. Okey, saya cuba ya ingat balik lah kan. Tadi yang pertama star baguslah. Okey. Kalau ingat tapi ingat dia bagus lah. Okey. Habis pun bagus juga keluar masa tapi tak apa lah. Okey lah. Kita maafkan dia lah. Keluar masa sikit. So mungkin sebab bahagian menyanyi tu mengambil agak banyak masa. So nyanyian tu mungkin boleh dipendekkan atau dicepatkan sikit. Okay. Yang ketiga, Anin, okey, jenis-jenis cuti. Satu ucapan yang menarik untuk penambah baitan mungkin suara lah, suara. Suara tu diperbandaikan lagi. Mungkin buat perlahan tu mungkin boleh dilebihkan lagi lah. Okay. Tadi Hazim juga, Hazim boleh nak masuk depan, apa yang boleh yang boleh ditingkatkan. Tangan itu kalau boleh buka lagi. Sebab walaupun ada tapi gerak tengah. Mungkin boleh lebih bagilah membuka tangan. Okey. Tapi kan Sandy, goyang pinggul dia dah tak ada. Dah hilang. Saya Tanya. Tinggal nak nol. Tanya. Tangan sangat tegak tadi. Macam ni. Tinggal Okey. Satu yang okey. Pak Izo pun bagus, ucapan sangat menarik. Yang boleh berbagi penukar kata dia boleh dikurangkan lagi sikit. Tadi okey sebenarnya tak begitu banyak. Cuma bahagian terakhir tu sebelum penutup tu ada bertambah sedikit katanya. Tapi secara amnya masih boleh diberi lah. Itu. Boleh dikurangkan lagi. Kadang-kadang bila kita dah start buat dia ada macam semakin banyak tau. So apa yang kita boleh buat, kita kena berdiam seketika, relax dulu, baru kita sambung balik. Tidak akan tepat digunakan. Okey, Hero ucapan sangat bagus. Bagus, cuma fakta dia KBP sekarang ada 26 cawangan per 23. Dah ada tambahan. 26. Saya kata 25 tadi. Belum update. Memang sangat bagus lah, sangat bagus untuk ikut satu memang dah perfect lah. Okay. Kemudian tips ceria pun sangat menarik. Tak ada apa-apa yang sebab kalau ikut satu saya rasa semua dah ada lah yang kalau perkara tu. Jadi tak ada apa. Untuk kalau nak kata nak berbagi mungkin apa yang berbagi lah. Ketara saya tu sebut ketara takut. Saya nampak si Amin yang mas kita. Ketara Tak jelas. apa? Tak berapa nampak lah. Kamu sejak yang rasa. Tapi dia berjaya mengawal gemuruh dia tadi. Apabila dia mula bercakap. Okay, so untuk grade 1, untuk tahap 1 memang semua tak ada. So untuk peningkatan, untuk peningkatan kena meningkat ke tahap 2 lah kata dia lah. Okay. Ya, untuk meja sebuah ucapan yang bagus. Tadi walaupun tengah-tengah ada lupa tapi berjaya dikawal dengan baik. Tak ada putus asa lah, tiba-tiba dah tak nak ucap apa kan. Walaupun terlupa seketika tapi masih bertenang, fikir balik dan sambung balik. Jadi itu cara yang bagus lah. Bagi 8. Okey, so semua bagus, okey? Okey, kita baru bagi satu. Yes. Jadi saya berharap lepas ni
sendiri ini akan tetap menjadi sebuah cawangan yang boleh dibanggakan lah. InsyaAllah. Sebab untuk kita tu KPP untuk berkembang lagi, kita tak boleh hanya menemukan cawangan baru. Sebab bila kita menemukan sebuah cawangan, itu yang mudah. Nak maintain tu yang susah. Betul. Kan? Bila kita buka, wah, benda tu okey. Yang datang ramai benda tu, tapi lama kelamaan akhirnya mungkin akan berkurangan. Kita tak ada usaha yang sesuai untuk kita kekalkan dan tambah lagi usaha baru. Semua daripada PKP, kita telah menemukan satu jabatan baru, iaitu jabatan program online ya. Okey, jabatan program online. Berarti selepas ni, kita sudah mula sejak bulan 6 kan? Bulan 6 kita dah mula. Setiap bulan anda ada 2 tambahan program online yang anda boleh ambil. Tambahan kepada 2 kelas yang secara bersungguh. Okey. Jadi sekarang selain tambahan pada 2 kelas bersungguh di setiap cawangan, kita akan ada 2 program online. Tapi untuk online ni mungkin dari segi praktikal tu ucapan panjang mungkin ada kekangan lah. Okey, sebab semua depan komputer kan, kalau nak berlatih tu agak susah sikit. Dia lebih kepada perkongsian ilmu, topik-topik yang menarik yang ada kaitan dengan kehidupan awam. Untuk hari tu bisa ada buat satu slot kan, sesi image kehidupan awam. Jadi ada kaitan lah, okey. Dan kita ada beberapa topik yang sudah dibentangkan untuk hari itu. 20 saat pertama adalah kaedah berbicara smart dan sebagainya. Jadi ambil kesempatan ini untuk kita online kan, sebab info tu ada akan dikeluarkan dalam WhatsApp kan. Jadi kita tengok masa dia, tarikh dia, masa kita online. Bila kita online, kita akan dapat belajar perkara-perkara tambahan. Dan juga yang paling best, anda dapat berjumpa kawan-kawan pada cawangan lain. Bukan terhad pada diri, sebab yang tu kita buat secara berpusat. Jadi anda dapatlah jumpa kawan-kawan daripada Menanjung, daripada Sabah, ada Singapura dan sebagainya. Jadi itu satu platform yang bagus untuk kita berkenal-kenalan. Nampaklah KPP bukan kat sini je. Semua akan nampak KPP ni besar kan. Jadi jika diizinkan atau diizinkan, ialah maksud saya rancangan untuk tahun ini, awal tahun depan kita nak tunjukkan 4 lagi cawangan. Tapi bukan dekat Malaysia lah, dekat Indonesia sebenarnya. Sebab dekat Malaysia kita dah ada 4 zon di Semenanjung, 4 di pusat, 4 di utara, 4 di selatan termasuk Singapura, 4 di sebelah timur. Dan di Bukit Utara kita ada 2 di Sarawak, 2 di Sabah dan 1 di Brunei kan. So setiap zon tu 5 cawangan, itu standard, okey? Jadi untuk zon Indonesia, kita baru saja menemukan cawangan ke-26 pada awal tahun sebelum COVID melanda. Bulan 1 kan, di Tanjung Pinang. Siapa dekat sini tahu di mana terletak di Tanjung Pinang? Sebab ramai tak tahu. Dia kat Malaysia, bukan kat Indonesia. Di Tanjung Pinang, siapa tahu Tanjung Pinang agak-agak dia dekat mana? Tak tahu kan? Okey, Batam tahu, Batam Tahu. semua orang tahu. Okey, Tanjung Pinang tu sebelah Batam je. Dia terletak di Pulau Bintan dan Pulau Bintan di sebelah Batam. Nah, Tanjung Pinang itu actually dia merupakan tempat asal usul bahasa Melayu. Riau, okey? Dia merupakan tempat sultan-sultan Johor, Riau. Okay? Dan jika anda melawat Tanjung Pinang, dia bukan sekadar tempat untuk pelancong. Dia ada banyak tempat bersejarah. Dia ada masjid yang tertua di Indonesia. Dia ada makam-makam sultan yang dulu kan. Dia ada bintang dia dan banyak benda yang kita boleh lihat yang bersejarah. Jadi Tanjung Pinang merupakan satu tempat yang sesuai untuk kita menggunakan zon baru di Indonesia. Lagipun dia agak paling dekat lah dengan Malaysia.
Tapi kalau nak naik ferry pun 3 jam setengah dari Johor Bahru. Jadi untuk tahun ini kita nak temukan 2 lagi cawangan di Jakarta dan di Medan. Dia satu di Pulau Jawa, satu di Pulau Sumatera. Dan awal tahun depan mungkin kita akan lengkapkan zon Indonesia ni di Surabaya dan di Palembang. Jadi kita akan ada satu di Negeri Pinang, 2 di Sumatera, 2 di Pulau Jawa. Okey, 5 cawangan untuk zon Indonesia. Dan tahun depan bila kita akan menyambut ulang tahun KPP yang ke berapa tahun depan? Tahun lepas ke 10, tahun ni tak buat lah sebab COVID lah kan, tak payah buat lah. Okey, tahun depan 12 lah. Dan kita setiap 2 tahun sekali kita akan adakan pertandingan pidato untuk berapa cawangan yang kita ada lah. So, tahun lepas kita ada pertandingan pidato 25 cawangan. Masa tu yang mewakili Miri siapa? Siapa masih ingat? Cik Haris. Cik Haris yang mewakili Miri. Okey. Jadi tahun depan kalah. Tahun depan kita akan kita akan bertanding kalau ada 30 cawangan. Okey, 30 cawangan termasuk 5 dari Indonesia lah. Jadi kita semua tamat Indonesia ni semua hebat pidato kan. Jadi kita bersedia. Okey. Janganlah nanti mereka pula rebut piala itu di Indonesia kan. Okey. Jadi dan kita akan tengoklah siapa yang akan mewakili cawangan Miri pada masa itu. Semua anda di sini ada peluang kan, ada peluang. Kita buat terbaiklah untuk Miri, untuk Sarawak. Dan kita akan tengok siapa yang akan menjadi juara pidato Senusantara masa itu. Okey. Sebab kita dah ada Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia bukan satu tak ada, tapi ada Java, Sumatera, Pinang lah. Jadi boleh katalah untuk kawasan Nusantara. Okey. Dan saya akan sediakan satu piala yang lebih besar lah daripada yang sebelum ni lah. Lebih besar lagi lah, lebih besar lagi. Okey. Jadi itu beberapa perkara yang kita forward dulu lah. Ada apa-apa soalan tak kat sini? Isu yang berbangkit kita akan lagi kelas dulu. Saya pernah sempat mengikuti satu kelas online yang dibuat oleh Ustaz Asri ya. Asri, okey. Tak sangka kelas online boleh diolah sebegitu bagus sampai boleh pecahkan kepada kumpulan. Apabila nak buat presentation mereka pecah ke bilik lain-lain. Setiap bilik tu ada orang lain yang jurulatih yang akan jaga. So saya kagumlah dengan sistem tersebut. Premier. Payah sama kita kan. Kan setiap kali kita nak masuk keluar macam tu kan. Bukannya mahal sangat pun kita. Yalah sebab yang guna tu ramai tu okey lah. Oh bagus, boleh tahan. Zoom tu kalau kita tahu guna, dia ada macam-macam kita boleh buat poll kan. Berarti contoh kan, anda boleh sediakan dulu yang poll tu survey tu kan. Lepas tu sampai masa dia anda akan klik, anda poll tu akan keluar. Berarti dekat screen masing-masing semua setiap peserta dia akan keluar. Boleh tekan je jawab. Dia cara. Oi. Poll. Undi lah, macam undi. Undian. Berapa orang yang setuju ini tu? So you boleh tekan ya tidak. Oh steady. Pakai akaun satu je lah, KPP. Bukan akaun individual maksudnya. Apa dia tu? Berarti yang jadi host tu dia lah akaun KPP. Akaun KPP yang jadi host, maka tak
ada limit masa lah. So yang peserta tu tak perlu ada masing-masing. Nanti masuk je lah kan. Join saja. Ramai juga dalam tu. Rekod paling ramai berapa orang Cindy? Oh, yang kali pertama kita buat kelas rasmi secara online tu, yang awal bulan Jun tu. Kali pertama tu 80 lebih. 80 lebih yang dipecahkan kepada entah berapa grup masa tu. 5 orang lah, berapa grup yang kita ada. Ini dua, yang satu yang Puan Nurisa, yang kedua yang Tuan Rudinya, sertifikat. Oh, okey. Satu lagi yang saya belajar daripada online ni adalah mengenai buku putih tu. Buku putih. Peserta. Buku tersebut kan rupa-rupanya kita perlu penuhkan daripada ucapan yang disediakan. Berapa puluh ucapan untuk kita naik tahap nanti. Contohnya sekarang kita tahap 1, tahap 2. Kita perlu formula ni kan, rumus. Tapi bila sampai tahap 3, tahap 4, tahap 5, dia memerlukan minima ucapan-ucapan yang dalam ni. Okey, ya betul. Okey. Dia okey. Dia macam ni. Setiap kali okey. Setiap tahun kita akan buat 7 kali tugasan daripada buku ni. Sebab bukan setiap sesi kita buat buku ni kan. Tak semua. Tak semua lah. So buku ni ada 28. Setiap tahun kita akan buat 7 saja. Berarti buku ni satu fungsinya 4 tahun. Okey. Dan setiap kali anda buat satu ucapan daripada buku ni yang tak berhenti, berarti tak boleh buat 2 kali yang sama lah kan. Kalau yang tak sama anda akan dapat 1 point. Okey. Dan point tu akan dicatatlah dan disimpan oleh saya. Sampai grade 4 anda sampai grade 4 anda tak perlu ada poin lah kalau grade 4. Tapi grade 5 tak ada ujian lah. Grade 5 adalah perlu ada grade 4 dan 14 poin. Okay, grade 5 berarti dah ada grade 4 dan anda ada 14 poin. Okay. So sekarang lah kena kumpul poin. Berarti betul. Berarti poin tu tak boleh dikumpul sehari semalam kan. Kata hari ni saya nak grade 4, saya nak grade 5. Kalau tak ada poin anda akan ada pasal 2 tahun lagi untuk kumpul 14 poin. Paling banyak poin setahun ialah 7 poin saja. Untuk mana nanti. Okey. So poin kena kumpul. Kalau berarti setiap kali ada kelas yang buat tugasan ini anda kena hadir. Sebenarnya tak buat tugasan itu ada poin tak kalau boleh. Ada. Okey. Kalau kumpul poin tak ada poin. Awak kena ikut kelas dan juga kena buat ucapan. Saya ada buku. Saya ada buku lah. Ada member ada tu. Ada buku lah. Kalau tahu awak ada buku mbak. Ingat tak ada. Next class lah. Next. Ya. Okey. Lupa nak cuma. Nanti dulu ada. Masalah yang kami serta. Ada apa pun lagi komen untuk penambahan? Penambahkan. Saya setuju lah program online tu diteruskan. Betul. Ya diteruskan. Berarti program online itu adalah berasingan daripada kelas ni lah. Yang kan kita fokus lebih kepada kita akan fokus ke tahap kemahiran. Jadi kita akan belajar dan kita akan buatlah. Kita buatlah. Yang online tu ada tekanan sikit. Kita mungkin masuk online tu adalah latihan yang pendek-pendek lah kan. Tapi bukan yang penuh video macam tu lah kan. Sebab pun tak ada masa sebab kita buat secara besar. Lebih kepada pengetahuan ilmu dan sebagainya. Yang kelas online tu kan, waktu dia rekod ada dikumpul tak dekat website ke atau YouTube ke? Belum dikeluarkan kan. Recording ada, saya nampak rekod Tapi nampak macam banyak link-link yang susah nak follow, scroll. Kan? Tak ada. Apa itu? Rekod dia ada rekod, tapi lepas rekod dia upload tu tak, saya belum tanya. Tapi yang link tu macam mana lah? Macam belum. Mungkin letak kat Google Drive ke atau betul. kumpulkan semua ke situ. Jadi kalau ada member yang tak dapat tengok dan tak dapat slide boleh Klik ke link Google Drive tersebut. Ataupun bagi link punya password kan untuk kita
Kalau pukul 9.01 ni sedang nak tengok semua. Okey, nanti saya bagi tahu pasti lah saya bukti macam mana. Nampak memang berapa rekod kan? Dia memang rekod, okey, dia memang rekod. Tapi apa yang dia cadang untuk buat rekod tu, saya perlu nak tanya dia. Okey, so dia memang rekod lah. Cuma ada pro and con lah saya rasa sebab saya rasa tak ada siapa yang betul-betul akan pergi tengok recording tu tau. Sebab bila dah lepas, nak tengok sorang-sorang tu dah macam saya dengar waktu masak. Okey. Oh, betul. Ada juga kalau dia beraksi dalam tu, dia akan tengok balik. Dan dapat juga nak tengok nilai balik speech. Mungkin apa yang Fazli buat, dia rekod untuk mereka nak tengok balik JB lah. Tapi setakat ni saya tak tahu dia ada upload ke mana-mana ke mana. Macam ada. Facebook tak ada lah saya tengok. Sebab benda ni sepatutnya untuk ahli KPP saja, bukan untuk pelawak. Saya tak Google. Betul juga lah. Mungkin idea Google Drive tu. Google Drive boleh letak password. Okay. Jadi ahli saja dia berikan password. Dan bagi akses email saja. Dan email tertentu saja yang boleh akses. Dia boleh jadi satu galeri ya. Ya. And you boleh buka di mana-mana anda berada. Macam yang ini kan, yang ini saya ada kelas online lah. Dia akan bagi dalam grup kami meeting recording, lepas tu dia bagi akses password. Tapi dia memang bagi dalam grup tu lah. Okay, so this one is ini Zoom punya kelas ni. Okay. Mereka record, lepas tu mereka akan bagi akses password untuk masuk dalam kelas tu balik. Tapi video tu dia simpan kat mana actually? Video tu dia simpan dekat Google Drive atau dia simpan dekat mana? Tapi ada juga pernah yang ini kan dia sudah akses limit 3,000 plus, jadi tak dapat view. Jadi saya minta lagi balik, dia send dengan saya di Telegram. Sebab Telegram kan dia lebih lebih besar lagi. Betul. Telegram betul. Okay. Akan diberikan ya. Boleh dah. Boleh minum. Dia boleh minum. Yang ni siapa tadi? Semua tadi sama. Ini tak ada ambil boleh tak boleh. Oh tak boleh. Tak apa, I ambil satu foto. Tapi foto lah. But now, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Terus jambu. From Miri. Ya Rabbi. Jangan lupa subscribe channelnya.